Sejahtera Malaysia. Aku dah penat bercakap ini. Betul-betul penat sudah. Tapi apa boleh buatlah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada orang tanya saya, kau makan duit haram? Bila masa aku pernah makan duit haram? Aku tak pernah curi duit kamu pun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kamu rasa tak betul sebab kamu sedang sokong orang tu. Tapi sebenarnya kenyataannya realiti sebenar adalah memang benda tu ada. Jadi nak buat macam mana pula? Terkini ini, terkini kesian Najib Razak. Sudahlah masuk penjara, kena denda. Tak syok lagi tidur di penjara. Mungkin banyak nyamuk apakah mungkin. Yalah biasalah kan. Bukan di rumah. Bukan di hotel taraf 7 bintang. Ini bukan di rumah keturunan raja di Arab Saudi kah. Di mana-mana kah. Bukan. Tapi ini di Banduan. Ini di penjara. Kerana apa? Sudahlah begitu. Sakitlah pula dia. Kemudian mungkin dia harap supaya ada layanan istimewa lah sebagai bekas Perdana Menteri kan, banyak jasanya kan, tinggalannya pada Malaysia kan, antara tinggalannya yang paling besar 1MDB, hutang negara, dan banyak lagi skandal-skandal lain, kuasa dan sebagainya yang bikin gempar Malaysia. Itu antara jasa baiknya lah, hebat sekali. Banyak lagi yang lain, bantuan rakyat, sedekah, banyak lagi. Okey. Banduan tidak wajar diberi layanan istimewa. 13 September 2022. Memang pun. Minta maaf Najib, kamu sebagai banduan tak ada keistimewaan kamu lagi. Seorang banduan tetap seorang banduan. Baik mana pun kamu dulu, kamu dah jadi banduan. Apa boleh buat, terima ajalah. Anak-anak Najib Razak, kamu kena terima bahwa kamu anak banduan. Bapa kamu sudah jadi banduan, sudah masuk penjara. Jadi memang bikin sakit hati, bikin malu, bikin sakit jiwa, bikin gila, macam-macam lagi lah. Tapi kena terimalah kenyataan bahawa bapa kamu sudah pun jadi banduan dan tidak akan dapat layanan istimewa. Banduan tidak wajar diberikan layanan yang berbeza dan istimewa berdasarkan pangkat serta status. Demikian kata daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda menerusi hantaran di Facebooknya berkata, layanan berat sebelah terhadap banduan akan menjejaskan imej dan ketelusan jabatan penjara di mata rakyat. Ini saya setuju. Kasih semua adil, sama. Banduan adalah banduan. Banduan berhak mendapat perkhidmatan dan rawatan perubatan yang sewajarnya apabila perlu. Of course, ini pun saya setuju. Jabatan Penjara Malaysia antara yang terbaik di dunia. Dia akan jaga kebajikan banduan. Jangan kamu risau. Namun tidak wajar jika banduan diberikan layanan perubatan yang istimewa berdasarkan pangkat dan status sosial. Kata kenyataan itu pada Selasa yang lalu. Pada Isnin yang lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengarahkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk memberikan rawatan terbaik kepada Datuk Seri Najib Tun Razak selepas mengetahui keadaan kesihatan beliau yang ketika ini sedang menjalani hukuman di penjara Kajang. Mungkin ada maksud yang lain. Tapi okeylah. Kalau Perdana Menteri kata bagi dia perkhidmatan terbaik, itu okeylah. Sebelum ini Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Siram kata ketika prosiding perbicaraan penyelewengan dana 2.3 bilion milik Wan Malaysia Development Berhad yang dihadapi oleh Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memaklumkan bahawa Najib akan dirujuk ke Hospital Kajang. Susulan ubat darah tinggi baru yang diberikan kepadanya menyebabkan tekanan darah. Ahli Parlimen Pekan itu dilaporkan berada pada tahap tinggi dan berbahaya. Tapi sudah pun diberitahu, ini sudah dijawab bahawa bukan pasal ubat darah tinggi itu. Pegawai khas Najib iaitu Muhammad Mukhlis Maghribi turut menjelaskan, doktor menemui beberapa ulcer baru dalam perut bekas Perdana Menteri itu berdasarkan ujian yang dijalankan pada Sabtu. Okey, so selepas daripada kenyataan ini,
timbul satu yang sangat-sangat viral sekarang ini, di mana ada seorang doktor mendakwa dirinya doktor di Hospital KL. Dialah yang telah membuat check up untuk Najib Razak dan sebagainya. Dia pula mendakwa bahawa Najib Razak sebenarnya berada dalam keadaan yang normal. Saya harap ada siasatan terperinci tentang perkara ini. Jangan sampai mahkamah kena main-main pula. Jadi saya fikir perlu ada siasatan yang dibuat oleh pihak berwajib tentang perkara ini supaya tak berulang lagi perkara di mana kemungkinan besar ada kes penipuan kah, kes tak betul lah tentang kes-kes banduan-banduan. Kita jumpa lagi. Bye. Lokman Adam kena lagi. Kali ini kau sampai menjilat jari. Sampai menjilat jari lah Lokman Adam kali ini kena dengan Perdana Menteri. Lokman Adam, kenapalah kau fitnah Perdana Menteri? Lepas sudah fitnah, sekarang Lokman Adam terus diam. Sebab kenapa? Perdana Menteri sudah hentam, sudah ketuk, sudah tibai Lokman Adam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, aku fikir nanti kalau Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, akan menjadi Presiden UMNO dan menjadi Perdana Menteri nanti, aku fikir tak ada harapan langsung lah untuk Lokman Adam. Dan lebih baiklah bagi saya Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob buang sajalah Lokman Adam ni. Dia merosakkan namamu saja. Tak baik tahu fitnah Perdana Menteri. Perdana Menteri kata, saya tak pernah jumpa Dr. M dan khianati UMNO untuk kekal PM. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memfailkan saman. Dia bukan cakap saja tahu. Dia bukan cakap saja, tapi dia saman. Maksudnya benda ni ada betul. Benda ni memang betul-betul serius bagi Perdana Menteri itu. Jangan main-main. Walaupun kau sayang Najib Razak kah, kau sayang siapakah, tapi jangan pergi fitnah orang. Tak baik, sudahlah dosa. Kena saman pula. Itu kesian ke badan muka? Aku pun tak tahu, kamu jawab sendirilah. Perdana Menteri telah memfailkan saman terhadap bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Lokman Nur Adam kerana memuat naik video yang mengandungi kenyataan berniat jahat, fitnah dan tidak benar terhadap Perdana Menteri. Dulu Lokman Nur Adam ini MKT UMNO, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Tapi sekarang ini langsung dia tak ada apa-apa. Dia hanya penjual sate. Lepas itu tengok-tengok punyalah berani dia pergi hentam, dia pergi buat fitnah pula kepada Perdana Menteri. Siapa Lokman Adam ini? Dia nak tolong siapa? Sudah terdesak sangat kah sampai fitnah Perdana Menteri? Ismail Sabri 62 tahun yang juga naib presiden. Ini naib presiden UMNO pula. Yang dia pergi fitnah naib presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia. Manakala dia sebiji entah apa pun tak ada. Sebesar semut pun tak ada lagi kuasa dia dalam UMNO. Tapi berani dia kata dia fitnah pula Perdana Menteri. Naib Presiden UMNO pula tu. Lokman siapa? Aku tak kenal dia, tak pernah undi. Selaku plaintiff, Ismail Sabri 62 tahun yang juga adalah naib Presiden UMNO selaku plaintiff telah memfailkan saman itu atas kapasiti pribadinya menerusi Tetuan Kesavan pada Khamis lalu 8 September dengan menamakan Lokman Nur Adam 49 tahun sebagai defendant. Menerusi pernyataan tuntutan, Ismail Sabri mendakwa Lokman pada 22 Ogos yang lalu telah membuat kenyataan fitnah terhadap plaintiff dengan video bertajuk "Bila Presiden UMNO panggil tak datang, tapi PM Perdana Menteri ada masa jumpa Mahathir, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad," kata Lokman Adam. Beliau berkata,
Kenyataan berkenaan telah dimuat naik menerusi 4 akaun media sosial milik defendant, iaitu YouTube Lokman Adam, Facebook Lokman Nur Adam Official, Instagram Lokman Nur Adam, dan TikTok Datuk Lokman Adam. Okey, panjang lagi beritanya, kamu boleh bacalah sendiri supaya kamu faham sendiri. Dipetik daripada biharian.com.my 12 September. Tajuknya, saya tak pernah jumpa Dr. M. Kernati UMNO untuk kekal PM. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.